Siapa suka makan burger? Angkat tangan. Aku rasa ramai di kalangan kita yang suka makan burger. Dan burger ni boleh dikatakan salah satu makanan harian buat kita semua. But obviously aku rasa burger ni mungkin sedap dimakan tengah hari atau mungkin makan malam ke kan? Atau aku tak tahu, mungkin ada di kalangan korang yang jadikan burger ni sebagai makanan pagi, which is breakfast. Kan? Jadi seperti kita semua tahu, struktur burger ni terdiri daripada roti beserta daging. Tak kisahlah daging ayam ke, daging lembu ke, daging rusa ke, arnab ke, kambing ke, wagyu ke, tak kisahlah. Dan non-muslim pula, diorang mungkin boleh dapatkan burger diorang dengan daging-daging yang haram dimakan oleh orang muslim. You know what I mean? Jadi kisah kita pada hari ini adalah sebuah kisah di mana kisah seorang lelaki yang bernama Joe Metheny yang berasal dari Maryland, iaitu di Amerika Syarikat. Dia menjual burger berisi daging manusia, guys. Dan yang agak creepy dekat sini, tiada siapa yang tahu burger tu sebenarnya berisi daging manusia, dan penjualan Joe Metheny masa tu boleh dikatakan agak laris. Jadi persoalannya, siapa yang dia bunuh dan kenapa dia jadikan daging manusia ni sebagai daging burger? Sebelum kita teruskan kisah yang agak menarik ni, aku harap korang tak lupa untuk tekan button subscribe, like and push notification bells untuk video yang lebih menarik di masa yang akan datang. Ini adalah Joe Metheny, berasal dari Baltimore, Maryland yang terletak di negara Amerika Syarikat. Joe ni dilahirkan pada 2 Mac 1955. Nak dipendekkan cerita, Joe ni datang dari keluarga yang susah. Dia kehilangan ayah dia semasa di umur 6 tahun. Dan mungkin korang tertanya-tanya, adakah Joe ni masih mempunyai emak? Dalam siasatan Joe ni tak pernah berkongsi langsung tentang mak dia pada sesiapa pun, guys. Dan ada teori mengatakan mak dan ayah dia ni mungkin dah bercerai, dan ada yang mengatakan juga mungkin mak dia ni dah tinggalkan Joe dan juga ayah dia ni selepas Joe ni dilahirkan lah. Tapi kita tak tahu kisah mak dia. Tapi don't worry, mak dia ni bukan orang penting dalam cerita ni ya. Semasa Joe ni berumur 18 tahun, Joe ni pernah berkhidmat sebagai askar atau anggota tentera. Jadi selepas dia selesai berkhidmat, Joe ni mula ketagih dengan dadah. Dan disebabkan itu, Joe ni mula hidup merempat dan menjadi salah seorang gelandangan di Maryland ni tadi. Tak lama lepas tu, Joe ni cubalah untuk mengubah nasib hidup dia masa tu. Dan dia akhirnya berjaya keluar dari kesempitan hidup dia tu, dan dia menjadi sebagai seorang pemandu truk masa tu. Akhirnya Joe ni dapatlah tangani semula matlamat hidup dia seperti orang lain. Dan seperti semua manusia yang ada di dunia ni, sememangnya keinginan untuk kahwin tu adalah salah satu goal buat kita semua. Finally, Joe ini berkahwin dan dia mempunyai seorang anak lelaki. Tapi yang menyedihkan dekat sini, guys, tak lama lepas dia berkahwin tu, Joe ni mula untuk ambil dadah semula, dan isteri dia terpengaruh untuk ambil dadah tu sekali. Jadi boleh dikatakan keluarga yang dia bina ni menjadi porak-poranda, guys. Diorang kerap gaduh, kejap okey, kejap tak okey. Korang faham lah kan? Maksudnya orang dah terpengaruh dengan dadah ni, otak dia unstable sikit, guys. Masuk pada tahun 1994, ada satu peristiwa yang terjadi pada Joe ni. Malam selepas Joe ni balik dari tempat kerja dia, dia perasan yang isteri dengan anak lelaki dia tak ada dekat rumah. Dan apa yang membuatkan Joe ni tersangatlah marah pada malam kejadian tu, Joe nampak semua barang yang penting dalam rumah tu suddenly gone, hilang. Maksudnya macam peti ais, TV, perabot-perabot ke, semua barang-barang tu hilang, guys. Jadi Joe ni memang merasakan yang isteri dia dah lari dengan anaknya yang berumur 6 tahun ni tadi. Selepas penat Joe ni duk fikir mana anak dan isteri dia lari kan, mana pergi kan, Joe ni mula buat pencarian sendiri. Jadi dia jadi tak tentu arah lah masa ni. Dia cari dekat banyak tempat tapi tak jumpa-jumpa, guys. Nak dijadikan ceritanya lagi, guys, ada satu hari ni Joe ni nak pergi ambil dadah dengan kawan-kawan dadah dia tu. Lepas tu salah seorang dari pengedar tu atau kawan dadah dia ni memberitahu yang dia ternampak isteri dan juga anak Joe ni ikut seorang lelaki pergi ke satu bandar lain yang ada dekat Maryland tu. Lepas tu ada juga kawan dia yang lain yang mengatakan lelaki yang bawa isteri dan anak dia ni adalah boyfriend baru isteri si Joe ni, guys. Jadi guys, masa ni Joe ni fikir macam okey lah, mungkin isteri dan anak dia boleh bahagia lah dengan lelaki baru tu kan. Katanya begitulah. Tapi beberapa minggu lepas tu, si Joe ni dapat kabar angin dan berita yang mengatakan lelaki yang bersama dengan isteri dia ni adalah drug addict juga, guys. Maksudnya lelaki ni pun hisap dadah juga, guys. Dan Joe ni pula dapat tahu yang isteri dia sebenarnya dah mula bekerja sebagai pelacur dan tinggal di bawah jambatan. Tapi apa yang membuatkan Joe ni bertambah sakit hati lagi, guys, dia dapat tahu yang anak lelaki dia ni diabaikan oleh mak dia ni, which is isteri dia ni. Dan disebabkan itu, dia rasa marah dan membuatkan Joe ni terus pergi ke kawasan jambatan tu untuk cari semula isteri dan juga anak dia. Sampai je Joe ni dekat kawasan
jambatan tu, Joe ni dia bertanya dengan dua orang gelandangan yang ada dekat situ. Tapi dua-dua gelandangan ni macam hide and seek dengan jawapan yang dia bagi dekat Joe ni. Joe ni rasa macam dia orang ni sebenarnya sembunyi sesuatu daripada Joe ni. Disebabkan Joe ni tak puas hati dengan jawapan dua gelandangan ni tadi, Joe tetak dua gelandangan ni dengan kapak guys. Kalau tetak macam tu je mungkin tak ngeri sangat lah kan. Tapi korang bayangkan, dia dah tetak dua orang ni, lepas tu dia orang potong daging-daging dua gelandangan ni tadi sampai jadi beberapa bahagian. Terkena pula masa tu ada seorang pelacur dan seorang nelayan dekat situ ternampak apa yang Joe ni tengah buat masa tu. Jadi Joe ni dengan kewarasan dia yang tengah negatif masa tu, dia pun bunuhlah juga si nelayan dengan pelacur ni tadi. Lepas tu dia buang mayat gelandangan ni tadi dekat sungai kat situ, dan lagi dua orang mayat tadi tu dia sorok dekat dalam semak dekat kawasan situ guys. Tak lama lepas kejadian tu guys, ada warga dekat situ buat aduan yang mereka nampak ada pembunuhan dan rusuhan di bawah jambatan tu. Dan benda tu menyebabkan Joe ni tertangkap polis dekat situ sebelum dia sempat larikan diri daripada jambatan tu. Jadi selepas dah disoal dan disiasat, si Joe ni akhirnya disabitkan bersalah selepas anggota penyiasat dekat situ terjumpa mayat yang dibunuh Joe ni tadi, dan Joe dipenjara selama 17 bulan atau setahun setengah lah guys. Dan mesti korang terfikir kenapa Joe ni dipenjara sekejap sangat kan, sedangkan Joe ni adalah seorang pekerja bawa terak dan hanya seorang penagih saja. Maksudnya dia ni bukan orang yang berpengaruh. Jadi Joe ni dibebaskan dari tahanan dalam masa singkat kerana bukti pertuduhan membunuh sebelum ni tak begitu kukuh guys. Maksudnya masa kejadian tu tak ada saksi yang kuat yang mengatakan Joe ni sebenarnya membunuh 4 orang yang ada dekat bawah jambatan tu. Jadi mahkamah putuskan untuk bebaskan Joe selepas setahun setengah Joe dipenjara. Biasanya guys, kalau kita dengar orang kalau dah masuk penjara, mestilah bila dia keluar tu adalah keinsafan sikit atau berubah lah juga kan. Tapi tidak pada si Joe ni guys. Lepas dia dikeluarkan dari penjara tu, dia menjadi lebih agresif dan lebih mengganas. Jadi Joe ni selepas dia keluar kan, dia cuba berfikir cara untuk meneruskan kehidupan dia. Jadi dengan terak yang dia ada masa tu, dia memutuskan untuk berniaga burger atas terak tu. Tapi ada satu masalah je dekat sini, iaitu macam mana dia nak dapatkan duit beli daging untuk pusing modal dia sebagai penjual burger. Jadi akal Joe si penagih ni tadi, dia mengumpan salah seorang pelacur dekat kawasan tu dengan dadah yang dia ada. Dan bila pelacur ni dah masuk dalam perangkap dia ni tadi, Joe ni terus mencekik pelacur ni sampai mati guys. Lepas tu guys, dia lapah dan dia cincang daging pelacur ni tadi sampai jadi kecil-kecil guys. Jadi disebabkan dia nak tutup daging manusia ni tadi dalam burger dia tu, dalam daging burger dia tu, dia beli juga beberapa ikat daging khinzir dan juga daging lembu yang murah-murah untuk adunkan daging yang dia beli tu dengan daging pelacur ni tadi, yang membuatkan customer-customer yang membeli burger daripada terak Joe ni tak akan perasan yang ketebalan daging burger yang dihidang dari Joe ni sebenarnya daging manusia guys. Jadi disebabkan ramuan atau resepi burger yang Joe ni buat mendapat sambutan ramai, Joe ni teruskan lagi pembunuhan pelacur untuk dapatkan stok daging manusia demi ramuan rahsia yang ada dalam burger yang dia jual ni tadi. Dan masuk pula pada tahun 1996. Jap. Siapa beranak tahun 1996 angkat tangan? Hai adik. Okay guys, masuk pada tahun 1996, semasa Joe ni bergelut untuk bunuh seorang lagi pelacur, pelacur ni sempat melarikan diri ke balai polis berhampiran dekat situ guys. Boleh dikatakan selama dia membunuh tu untuk dapatkan daging-daging manusia ni kan, itu adalah pelacur ataupun masa dia yang pertama yang berjaya lepaskan diri daripada si Joe ni. Lepas tu guys, Joe ni ditangkap lagi sekali oleh pihak polis masa tahun 1996 semasa dia berumur 41 tahun. Lepas dia dibawa sekali dengan kes tu dekat mahkamah, Joe didapati bersalah atas kesalahan telah membunuh lebih dari 10 wanita atau 10 mangsa yang tak bersalah secara sengaja. Korang boleh bayangkan tak, kalau 10 manusia dijadikan daging burger, agaknya banyak mana orang dah makan burger si Joe ni tadi. Selepas Joe ni didapati bersalah, dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan yang dia buat, dan dia mati pada tahun 2017 pada umurnya 62 tahun. Dan kematian Joe ni dalam penjara tu tak dapat dikenal pastilah. Ada yang cakap dia mati tua, ada yang cakap dia mati sakit, dan ada juga yang cakap dia mati kena dera guys. Tapi sebelum dia mati tu guys, Joe ni pernah memberitahu pada pihak penyiasat ataupun pihak polis. Dia beritahu daging manusia dan daging khinzir ataupun daging lembu yang kita selalu makan dalam burger tu, kalau dicampurkan sekali dalam satu adunan, maksudnya dengan
dengan daging manusia, percayalah yang korang tak akan rasa apa beza yang ada pada daging tu. Cuma apa yang korang akan rasa, daging tu akan lebih enak dan sedap untuk dimakan. Dan ada satu lagi pengakuan yang dibuat daripada Joe ni, ada satu penyesalan yang betul-betul dia menyesal yang tak sempat dia buat, iaitu dia menyesal sebab tak sempat membunuh isteri dan lelaki yang bawa isteri dan anak dia dulu tu. Bagi aku, si Joe ni boleh dikategorikan pembunuh yang agak kejam dan tak berhati perut jugalah guys. Dan yang lagi kesian tu guys, apakah perasaan customer-customer dia yang pernah beli burger si Joe ni tadi? Aku rasa mesti diorang semua trauma seumur hidup bila diorang dapat tahu sebenarnya daging yang diorang beli daripada burger truck si Joe ni tadi adalah daging manusia kan. So apa pandangan korang tentang Joe Metheny ni? Korang boleh tinggalkan pandangan korang dekat ruangan komen. Sebelum aku habiskan kisah ini, aku nak ingatkan, tak perlulah korang risau untuk beli burger-burger yang ada dalam negara kita ni, sebab insyaAllah lah benda macam ni tak akan berlaku dalam negara kita dan kalangan kita. Apa-apa pun, terima kasih sebab menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share untuk video yang lebih menarik di masa yang akan datang. Aku Rizky, jumpa lagi, stay smart.